Hai, selamat petang, salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar jangan tak bongkar, ulasan tanpa sempadan. Bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai terlonde-londe. Petang ini kita mau bercerita tentang klaster mahkamah. Menjelang PRN Johor, makin hangat pendedahan demi pendedahan, serang demi serang, bahkan malu memalukan, semakin aktif di mana-mana. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan komen serang menyerang ini? Terkini Muhyiddin mengatakan bahwa kalau kau undi Barisan Nasional, kau mengundi perompak. Itu menurut Muhyiddin Yassin. Tapi hari ini kita bukan saja bercerita tentang tajuk yang Muhyiddin Yassin katakan itu, yaitu mengundi BN semacam mengundi perompak. Hari ini kita mau cerita pula bagaimana PRN dapat membebaskan klaster mahkamah. Mungkin ramai yang pernah dengar bahwa PRN ini bakal menjadi landasan kepada klaster mahkamah untuk dapat membebaskan diri, ataupun mungkin untuk klaster mahkamah mencetuskan pembubaran parlimen dan pilihan raya umum 15. Jadi kita ceritakan, kita ulas, jangan tak ulas, ulas tanpa sempadan, bongkar, jangan tak bongkar, jangan malu-malu bongkar, bongkar sampai terlondeh. Hari ini kita cerita tentang bagaimana PRN dapat membebaskan klaster mahkamah. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe dan pertimbangkan untuk share video ini untuk orang tahu bagaimana PRN dapat membebaskan klaster mahkamah. Habiskan berita ini, habiskan ulasan ini supaya Anda mengerti sepenuhnya isu kali ini. Sejak Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan, dan sejak itulah UMNO berusaha. Motif langkah itu adalah untuk menstabilkan politik Johor. Namun, bagi pihak lawan, mereka terus meratib bahwa pilihan raya negeri ini adalah untuk membebaskan klaster mahkamah. Klaster mahkamah ialah merujuk kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib Tun Razak dan beberapa pemimpin UMNO lain yang berdepan dengan kes mahkamah. Najib telah didapati bersalah dan masih mengemukakan rayuan manakala ke mahkamah yang lebih tinggi, manakala Zahid dalam proses pembelaan selepas terdapat prima facie kes beliau. Jadi kaitan dengan bagaimana pilihan raya negeri Johor dan sebelum ini Melaka dapat membebaskan pemimpin UMNO. Jadi apa kaitannya? Mari kita selusuri, mari kita bongkar, jangan tak bongkar, jangan malu-malu, bongkar sampai itu londe. Kita tengok sama-sama. Aneh, apa kaitan pilihan raya dengan kes mahkamah yang dihadapi dengan mereka, dan bagaimana berkaitan dengan kes mahkamah pula? Namun, apabila dilihat kepada pendedahan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa kedua-dua pemimpin utama UMNO itu telah meminta campur tangan beliau dalam urusan mahkamah bagi membebaskan mereka, ia lebih jelas dilihat. Setelah Muhyiddin enggan berbuat demikian, kedua-dua pemimpin berkenan membuat pakatan menarik sokongan kepada Muhyiddin, sehingga kan beliau terpaksa meletakkan jawatan Perdana Menteri. Semua ini kembali semula kepada semasa Muhyiddin Yassin terpaksa meletakkan jawatan apabila klaster mahkamah dipimpin oleh Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak menarik sokongan daripada menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dan akhirnya Muhyiddin kehilangan majoriti sebagai Perdana Menteri pada ketika itu dan terpaksa meletakkan jawatan, dan akhirnya yang dilantik menggantikan Muhyiddin adalah daripada UMNO. Berjayalah UMNO meletakkan semula kuasa, yaitu Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, walaupun bukan tanpa kemenangan majoriti melalui pilihan raya PRU 14. Jadi, kemenangan pilihan raya negeri di Johor akan digunakan oleh para pemimpin UMNO untuk mencipta momentum supaya pilihan raya umum diadakan lebih awal sebelum kes membabitkan kedua-dua pemimpin UMNO itu dimuktamadkan keputusannya oleh mahkamah. Bercakap tentang keputusan muktamad mahkamah, sebenarnya keputusan muktamad sudah diperoleh untuk keputusan Najib Tun Razak, yaitu hukuman denda RM 210 juta dan juga 12 tahun penjara. Namun, Najib meneruskan usahanya untuk membebaskan diri melalui rayuan di Mahkamah Persekutuan. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman, sah dijatuhkan hukuman
manakala Mahkamah Rayuan pula 3 hakim bersidang mengesahkan bersetuju mengekalkan sabitan kesalahan terhadap Najib. Namun Mahkamah Persekutuan masih belum memulakan prosiding untuk mendengar kes rayuan Najib. Ini adalah kerana para pemimpin UMNO berkenan sehingga ke hari ini masih menganggap pertuduhan dihadapi mereka adalah satu tuduhan bermotifkan politik. Kalau ini bermotifkan politik, sila jawab apa yang sedang didedahkan oleh Mahkamah Amerika Serikat berkaitan dengan skandal pendedahan skandal 1MDB di Mahkamah Amerika Serikat. Paling top sekarang apabila tim Lesner dalam kes 1MDB, skandal berkaitan 1MDB sedang dibongkar sebongkar-bongkarnya di Mahkamah Amerika Serikat. Adakah mahkamah itu juga adalah bermotifkan politik dan memfitnah pula? Sila jawab kepada soalan tersebut. Jika itu berlaku, ia adalah hari malang kepada negara ini apabila sistem perundangan dan kehakiman di negara ini hilang integritinya. Kini, terserahlah kepada para pengundi Johor, sama ada mereka percaya dengan tuduhan pihak pembangkang terhadap para pemimpin UMNO itu, atau mereka benar-benar yakin demi kestabilan dan kemakmuran masa depan negara. Keputusan di tangan mereka untuk menentukan masa depan negara. Belang bertempat, ditulis oleh Belang Bertempat. Artikel ini kali pertama disiarkan dalam suaramerdeka.com. Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian agenda Delhi. Segala risiko adalah akibat penyiaran artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sendiri. Dipetik daripada agenda Delhi dengan bertajuk bagaimana PRN Johor dapat membebaskan kluster mahkamah. Bagaimana PRN dapat membebaskan kluster mahkamah. Siapa itu kluster mahkamah? Kluster mahkamah seringkali dirujuk kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib Tun Razak dan beberapa pemimpin UMNO lain yang berdepan dengan kes mahkamah. Terpulang kepada anda, adakah anda masih berfikir seperti yang dikatakan oleh para kluster mahkamah itu bahawa para pemimpin UMNO berkenan sehingga hari ini masih menganggap pertuduhan dihadapi mereka adalah satu tuduhan bermotifkan politik? Bercerita tentang motif politik, adakah ini adalah untuk mengalahkan semata-mata ataupun memang terbukti benar? Mahkamah Malaysia menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta untuk kes SRC Najib Tun Razak, namun masih belum didengar dan dalam proses ke Mahkamah Persekutuan pula. Sekali lagi, tajuk ulasan hari ini, bagaimana PRN dapat membebaskan kluster mahkamah. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye.